pasti ramai yang bersimpati. Masuk hospital, kita simpati dengan sahabat yang masuk hospital, yang sakit, memang kita simpati. Dan kita ziarah sahabat kita, sebab kita simpati bagi mereka yang sakit dari segi jasadnya. Iaitu semakin moden dan semakin canggih, semakin cepat kita dapat penyakit, dan semakin cepat juga kesan penularan penyakit itu. Tetapi walaupun secanggih mana pun teknologi, prihatinnya manusia pada kesihatan dengan makannya pelbagai suplemen untuk nak jaga daripada penyakit jasad. Sanggup beli dengan ratusan ringgit, kadang-kadang ribuan ringgit, untuk nak mengelakkan diri jasad itu daripada sakit. Tetapi sebenarnya manusia kita ni sebenarnya lupa untuk memberi perhatian terhadap penyakit hati yang jauh lebih bahaya daripada penyakit fizikal. Jadi pada malam ini kita nak kenal dulu antara tanda-tanda seseorang hamba Allah itu ada masalah tentang hati dia. Buku yang saya baca ini ialah Tinta Tarbawi, Tarbiyah Diri, daripada karangan Ustaz Azri Hashim Al-Bindani. Saya bersandarkan kepada buku inilah. Moga-moga dapat manfaat untuk kita bersama, untuk kita sama-sama muhasabah, insya-Allah. Apa yang digariskan oleh pengarang kitab ini, dia kata antara tanda-tanda penyakit hati yang pertama, seseorang hamba itu malas dalam melakukan ketaatan dan amal kebaikan. Kalau kata buat kerja amal kebaikan ataupun amal ibadah berlebih kurang tu sebenarnya ada masalah hati. Kalau kata mudah ceritanya lah, biasanya kalau zaman kita ni umur 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, kalau sama lagi dengan cara kita sembahyang masa umur 12, 13 remaja dulu, yang katanya berlebih kurang ketika rukuk, berlebih kurang ketika bacanya, maka sebenarnya penyakit ni. Sebab ayat Quran dia bagi tahu kita, orang yang ada masalah hati ni, wala ya'tunas salata illa wa hum kusala wala yunfikuna illa wa hum karihun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Apa kata Allah? Mereka ni yang ada masalah hati ni, kata Allah, mereka tidak mengerjakan solat melainkan dengan malas, maknanya buat lebih kurang, bukan tak semayang. Orang yang ada masalah hati ni, wala ya'tunas salat illa wa hum kusala, dia semayang ini dalam keadaan malas. Kalau kata kita dalam semayang tak berupuk melakukan bacaan-bacaan sunat, maka kemungkinan kita tu boleh dikategorikan orang yang malas dalam semayang. Sebab kita belajar daripada dulu lagi, kita belajar bahawasanya perkara-perkara yang sunat dalam sembahyang itu ialah sebagai penampung pada cacat cela yang rukun. Tapi malah kita nak baca yang sunat.
Kalau baca pun lebih kurang je. Baca juga lebih kurang. Tak pegang apa yang kita baca tu. Malah, cara malah macam mana? Kalau kata gerak mulutnya, Bili warahmani wajibuni warfani warizuni wadini wafini wafuani. Orang malah tu begitu tu. Ibaratnya gitu, orang malah nak gerak, bibir malah nak gerak. Sebab nak suruh sampai pada hati tu, dia ada getaran, itu maknanya rasa ta'abbud sebagai seorang hamba tu, tak boleh main malah. Sebab tanda orang yang ada penyakit hati ni malas dalam ketaatan dan amal kebaikan. Maknanya kalau kita baca secara tertib, hayati, pada akal, memang kita, kan selalu saya sebut kan, kita dalam sembahyang ni kalau boleh lambat siap, itu hebat orang tu. Tapi kalau dalam sembahyang, kalau boleh nak cepat siap, ada masalah. Sebab apabila dia siap tu maknanya dia terpisah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia berhenti dah bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sedemikian. Contoh masa kita baca Rabbighfirli, ya Allah ampunlah aku, dalam hati tu kan rasa, warhamni, rahmatilah aku ya Allah, sedang bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya. Tapi kalau malah dalam bab-bab bacaan ini, walaupun sunat, kita belajar fiqh kan, benda sunat hayat tak buat, tak apa, tak menjejaskan sembahyang sah. Tapi ini illa wahum kusala, malas. Tak kira lagi ibadat lain. Tambah kita dekat nak hari Jumaat depan ni, kita nak korban dah pula. Kalau korban tu sunat muakkad, sebut saja sunat optional ustaz. Tapi tanda hamba bersyukur, tanda hamba itu rasa ta'abbud dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan merebut mana ruang-ruang yang ada untuk dia melakukan amal ibadat. Tak kira sunat, hak fardu tu tak cakap dah. Dia akan merebut, dia akan bergegas-gegas. Sebab apa? Tanda orang yang ada masalah hati malas. Contoh sekarang inilah, akan datang ni hari Jumaat depan. Kat surau kita tak boleh buat korban. Kat masjid je boleh buat korban. Banyak lagi tempat-tempat lain boleh. Rebut peluang. Saya orang rumah balik cerita, kata sahabat dia bagi tahu dia tu, malah lah nak balik korban. Kenapa? Daging boleh sikit. Sebab korban itu pada masyarakat Melayu nak makan daging korban. Kalau kita ambil yang paling kurang lagi dari sudut pembahagian daging korban, daripada bahagian kita tu 1/3 je. Maknanya hak 2 tu bahagian orang lain. Hak tu hak paling tu. Tapi kalau hak paling berkatnya ialah tak ambil langsung, itu betul lagi tinggi je. Tapi yang jadi masalah, korban sebab nak makan daging korban. Kampung-kampung gitu. Biasanya kawasan Pantai Timur, sebab dia korban kat rumah. Seminggu, 2 minggu, sebulan boleh makan daging korban rumah dia. Siap buat pekasam daging. Kalau nak makan daging pekasam,
pergi lepas raya korban dapat makan daging kasan, simpan dia. Allahu akbar ya Rabbi ya Karim. Tak sampai pada maksudnya korban. Jadi ibaratnya korban itu kita nak bagi rezeki pada orang lain yang kita dapat sikit cara sikit, banyak cara banyak. Rebut peluang. Banyak ruang-ruang yang ada pada kita. Kalau tak silap saya, tuan pengurusi kita pun ada ruang. Kat mana kalau tak silap? Kemboja ke mana? Rebut peluang dengan dia. Walaupun dia tak pergi, tapi yang melaksanakan di sana tu ada. Kalau tak sembelih kat tempat kita, cari kat tempat lain. Jangan kita sunyikan majlis korban kita itu pada tahun yang kat surau kita tak ada. Itu yang nak kemuncak dia. Sebab kita nak rebut. Jangan malas dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan itu. Yang pertama. Yang kedua, tanda yang kedua, seseorang hamba itu apabila ada penyakit hati, iaitu tidak tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Ketika dibaca dalam bentuk ancaman, tak rasa sikit habuk pun. Mereka tidak terpengaruh pun. Tak rasa gentar, tak rasa takut. Jauh sekali lah khusyuk dalam pembacaan tu. Saya selalu buat contoh kepada anak-anak murid lah, ya, sekolah tu. Kata ustaz nak tanya, awak balik-balik pegang remote, buka TV. Buka-buka tiba-tiba ada orang duk baca hafazan Al-Quran. Ikhlas ustaz tanya, cari channel lain ke ataupun kekal dengar buat seketika? Kalau boleh dengar, hebat anak itu. Kalau boleh dengar, hebat hamba itu. Itu situasinya. Apabila dengar ayat-ayat Allah, maka dengar buat seketika. Bukan kata jadi serabut telinga. Ini hakikat. Kalau buka channel TV, agak-agak banyak ngaji ke, banyak lalai. Kalau tanya murid, anak-anak kecil, 106 tu tak tempat butang punak dia tu kan, tak berapa lus mana, tak rosak 106 tu. Yang tempat rosaknya 631, 611. Anak-anak duk main lah. Anak saya tu tak cakap anak orang lain, duk tengok kartun je. 114 tak rosak. Itu situasi. Sebab orang yang boleh rasa takut, boleh rasa gerung, orang itu adalah orang yang beriman. Allah sebut dalam surah Qaf ayat 45. Apa kata Allah? Fazakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada orang yang takut kepada ancamanku. Dengan Quran je. Kita tengok sirah banyak. Bapak gangster di Mekah dulu masuk Islam kerana dengar surah Taha. Nak lembutkan hati, baca Quran. Al-Quran je boleh didik hati kita. Apatah lagi kalau kata kita menyantuni Al-Quran, menghayati bacaannya, maksudnya, tafsirnya, itu lebih hebat lagi lah. Tapi orang baca Quran tu pun
Apabila dengar ayat khalidina fiha abada, kekallah mereka selama-lamanya dalam neraka Jahannam kerana sebab melakukan dosa. Kita baca ayat tu kita rasa takut, rasa bergetar pada hati, takut akan azab Allah. Tetapi orang yang ada masalah hati ni biasa je, tak ada geru apa. Bacalah ayat apa pun, tak memberi takut pun pada dia. Itu ada masalah. Kan biasa kalau kita sembang, baca ayat Quran, enggak mentang-mentang pandai ayat Quran, bagi dalil lalu. Sebenarnya masalah hati, bukan masalah perangai tu tak, masalah hati. Hati tu mempengaruhi perangai tu. Sebab ada Nabi sebutkan umumnya, iza salahat jasadu kullu, wa iza fasadat jasadu kullu, ala wahya qalb. Apabila solehnya hati, soleh semua sekali. Apabila rosaknya hati, rosak semua sekali. Apa dia? Benda tu ala wahya qalb. Itu adalah hati. Jangan bagi ruang. Pada hati itu masuk unsur-unsur yang menyebabkan kita jadi dengan Quran pun ada ada masalah telinga selalu. Ada juga. Dengan kuliah pun jadi ada masalah telinga, jadi macam ada berdengung je kat telinga. Dengan ayat Quran pun jadi ada masalah telinga selalu. Sebenarnya bukan masalah telinga, masalah hati. Tanda penyakit hati yang pertama tadi malas, yang kedua tidak tersentuh dengan ayat Al-Quran. Sebelum terlambat, sebab saya tengok jam tu ada lebih kurang 15 minit. Kita nak terus kepada cara nak ubat dulu. Tahu sebab, pergi kepada ubat terus. Nanti kita sambung pada kemudian lagi tanda-tanda penyakit hati. Baik. Ikhwan al-muslimin rahimakumullah. Kita dapat dua cara tak pada hari ini. Untuk cara nak ubat penyakit hati ini, Allah turunkan kepada kita, iaitu cara. Kalau kita ada masalah hati yang disebutkan tadi, dua tanda tadi, ada cara. Yang pertama, kata pengarang kitab ini, dia bawa kata ulama Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya, kata ulama ini, sesungguhnya ubat hati itu ada 5 perkara. Maka ubatlah hati kamu dengan 5 perkara tersebut. Yang pertama iaitu bacalah Al-Quran dengan menghayati kandungannya. Kata ulama. Ulama dia berkata sebab dia bersandarkan dengan ayat-ayat Allah. Allah datangkan kepada kita surah Yunus ayat 57. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fi sudurin wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya didatangkan kepadamu Al-Quran. Qad ja'atkum mau'izatun. Didatangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran.
Al-Quran ini ialah dia bagi peringatan kepada kita, mau'izah. Yang ni jangan buat, yang ni boleh buat, yang ni kena buat banyak, yang ni kena zikir banyak. Contoh Al-Quran itu dia datang kepada kita, itu mau'izah, pengajaran dan peringatan. Wa shifa'ul lima fi sudur, dia datangkan kepada kita Al-Quran itu, dia menjadi syifa'ul, iaitu sebagai penawar. Kita masyarakat Melayu ni untuk nak ubat penyakit je baca ayat Quran. Penyakit jasad. Ustaz, ajar saya ubat sakit kepala ayat Quran kan. Sakit kepala ni tak hilang-hilang, makan penaga tak hilang dah. Apa ayat Ustaz? Penyakit jasad je. Betul. Tapi penyakit hati ni pun dengan Quran juga. Allah sebut wa shifa'ul lima fis sudur. Al-Quran ini dia menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin. Sudur tu maknanya penyakit dalam tu. Kalau ada masalah hati, baca Quran banyak. Kalau kata kita tengok orang tu, tengok sahabat, tengok rakan, tengok jiran, kalau tengok, lihat dari sudut negatif tu, masalah hati kita sebenarnya. Kita tengok sahabat, nampak orang tak comel je pada sahabat, ada masalah hati. Banyakkan baca Quran. Tapi kalau kita tengok sahabat, nampak yang cantik, yang molek je kita nampak. Yang tak elok kita tak nampak. Maknanya hati dia bersih. Sebab yang dia tengok tak eloknya pada diri dia. Ni yang nak. Dia jadikan Al-Quran dia ni, jadikan Al-Quran itu didik hati dia. Sebab dia tahu untuk nak menghilangkan penyakit hati dengan ayat Quran je. Lagi banyak baca Quran, yang jadi masalah, lagi banyak baca Quran, lagi sakit hati. Ni masalah. Sebab kita baca Quran di bibir, tak rasa pengabdian, tak pegang Quran tu sungguh-sungguh. Kita ni padan dengan ihdinas siratal mustaqim pun padan dah kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lumatkan surah Al-Fatihah pun kita rasa bergetar dah hati kita. Sebab itu kita yang dikatakan ahli abid ini, Nabi ajar pada kita. Nabi ajar, Nabi suruh baca doa. Walaupun kita ahli abid di rumah Allah, rasa seronok datang rumah Allah, hati diikat dengan rumah Allah, tapi Nabi ajar suruh amal baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, tolonglah selamatkan aku daripada kekufuran dan kefakiran. Nabi ajar. Walaupun kita ahli abid, kita tak selamat daripada kekufuran. Sama ada kufur nikmat ataupun kufur hati ataupun kufur jasad, maknanya melakukan dosa. Nabi suruh minta tolong dengan Allah, minta tolong.
Nabi ajar suruh baca selepas semayang. Jadikan satu amalan. Allahumma inni a'udzu bika minal kufr wal faqr wa a'udzu bika min azabil qabr. La ilaha illa anta ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku daripada kekufuran dan kefakiran. Wa a'udzu bika min azabil qabr. Ya Allah, tolonglah aku jangan diazab di alam kubur. La ilaha illa anta ya Allah. Engkaulah yang maha ya Allah. Kepada engkau kami kembali ya Allah. Kita minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi ajar kepada ahli ambil, bukan kepada ahli maksiat, ahli ibadah, supaya selamat. Sebab itu apabila Allah kata Al-Quran itu sebagai syifa, saya ambil contoh tadi, kalau kata kita berjiran, kita bersahabat, kita dengan pasangan sekalipun. Kalau kata kita lihat pasangan kita itu nampak yang tak elok je, banyak daripada nampak yang baik. Sebenarnya masalah pada hati kita. Allahu Akbar, Ya Rabbi, Ya Karim. Sebab itu saya selalu sebut, kita ini dalam menguruskan kehidupan ini, jangan kita leka dengan ayat Quran peringatan kepada kita, iaitu dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua tu. Selalu saya sebut ayat ini. Allah uji kita, Allah datangkan kepada kita pelbagai ujian, bentuk ujian. Sebab liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ada tak kita ni kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia uji kita. Sebab Allah nak cari yang terbaik. Hamba ini hamba yang terbaik. Diuji pun sabar, tabah dalam menghadapi dugaan dan cabaran. Tambah-tambah dengan akhir zaman ini, kita kadang-kadang mudah sentap kan. Kalau kita baca ayat dalam WhatsApp tu kan, baca dengan nada biasa tak rasa nak marah sangat. Kalau baca dengan nada marah, kita rasa naik. Padahal kawan tu tulis biasa je contohnya. Itu ujian pada kita tu. Benda yang tak sepatutnya kita marah, kita jangan marah. Bukan tak boleh marah, boleh marah. Tapi yang tak sepatutnya kita marah, yang lebih banyak mudarat daripada kebaikan tu, tak payah. Dia panggil, kalau istilah fiqhnya, dia panggil maslahah ammah. Nak cari kebaikan untuk maslahah umum itu. Jadi jadikan Al-Quran itu dengan kita melazimi membacanya dan mentadabbur apa yang terkandung di dalamnya. Kita ni maknanya kena ada lah tafsir kat rumah. Kalau tak boleh beli panjang tu pun kan. Sekarang ini dekat maktabah-maktabah, dekat kedai-kedai buku ada dah jilid by jilid. Tak boleh baca yang besar, baca yang kecil je. Contoh tafsir Al-Azhar itu juzuk amma, kita sambil belik-belik baca. Apabila kita baca, kita rasa dah. Contoh, kita ni lebih kepada, dalam bentuk amalannya, lebih kepada rutin adat kan kita kan. Lebih kepada rutin adat. Sebab itu ustaz-ustaz yang pengamal perubatan Islam, yang dia baca ayat yang kita baca juga. Dia baca ayat kursi, dia baca 3 kul, dia baca ayat ini yang tadi baca tadi. Tapi dia baca ini lagi.
Kita baca 3 kul berbuih mulut. Iblis duk joget depan kita, contohnya. Tak takut pun. Sebab dia tahu. Iblis tahu dia ni baca bibir je. Tak faham ke benda. Itu maksud dia nak sampaikan. Kalau 3 kul tu kita baca, ibaratnya kita baca tu makna kalau kata 3 kul, kul a'udzu birabbil falaq. Maknanya kita tahu maksud dia. Katakanlah, aku memohon perlindungan daripada Tuhan yang menciptakan makhluk. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung daripada keburukan ataupun niat jahat daripada makhluk. Apabila dia baca tu memang dia direct dengan Allah. Allahu Akbar, ya Rabbi ya Karim. Sebab itu pengamal perubatan ni dia lumat sungguh tentang ayat-ayat ini. Sebab itu Iblis takut dengan dia. Sebab dia baca dengan memahami maksud dan faham dan kebergantungan direct dengan Allah. Sebab itu kalau kita baca biasa ayat kursi ke, 3 kul ke, anak hak menangis, kau kuat menangis. Cucu hak menangis tu makin galak menangis. Sebab kita baca dengan bibir. Baca dengan bibir je. Sebab tak baca dengan kebergantungan, minta tolong dengan Allah. Dan yang kedua, untuk nak ubat penyakit hati, iaitu dengan sentiasa bangun malam beribadah kepada Allah. Maknanya tahajud. Orang yang bangun tahajud malam ini, hati dia sangat bersih. Jangan pula bangun tahajud, tulis dalam WhatsApp group tahajud time. Tak payah cerita kat orang. Duduk diam-diam je. Sebab benda ni iblis ni memang kita niat ikhlas. Suruh bunyi di telefon sahabat tu, notification kan. Tik. Sahabat bangun barangkali. Bukan bangun, makin tarik selimut dia kalau dia tak nak bangun. Orang yang bangun malam ini, hati dia sangat bersih. Sebab dia selalu bermuhasabah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar, sembahyang dia. Saya nak fikir mudah je. Contoh, kalau kita bangun malam, kita sembahyang 2 rakaat kan. Kita bangun pukul 4.30 contoh. Kita bangun pukul 4.30, kita mandi. Kita sembahyang sunat 2 rakaat tu sama tak cara kita sembahyang ketika ba'diyah qabliyah di surau dan di masjid? Tak sama kan? Kalau kita baca dengan hati yang rendah, kita baca dengan hati yang nak menangis, memang tak sama. Sebab itu antara ubat penyakit hati ini, orang itu bangun tahajud malam. Baca sunat, sembahyang sunat 2 rakaat tak apa. Duduk menenun astaghfirullahalazim. Gitu je. Bangun sembahyang sunat, duduk atas 3 sejadah, astaghfirullahalazim, pelan-pelan sambil muhasabah, sementara tunggu azan subuh. Dulu.
Hari ni kita kenal dua penyakit hati dan dua cara untuk nak ubat penyakit hati. Untuk saya dan untuk ayah-ayah semua sama-sama latih diri kita supaya hati kita ini biar sentiasa bersih. Saya dah buat satu petunjuk tadi untuk kita semua. Kalau kita lihat sahabat kita nampak negatif, ada masalah. Dengar orang bercakap, kita nampak dari sudut negatif, kita ada masalah. Masalah pada hati. Bila ada masalah pada hati, kita kena ubat hati itu supaya hati kita tenang apabila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua cara insya-Allah kita sama-sama amalkan, dan dua tanda itu sama-sama kita beringat. Sekadar itu untuk malam ini. Mohon ampun dan maaf atas salah cakap, salah bicara. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa dia? Ya. Dia ginilah, bukan kerja kita, kita tak payah ambil peduli lah. Gitu je senang cerita kan. Kalau kata bukan kerja kita, tapi kalau kita dah buat fikir tu sakit kepala kita. Kita nak jadi, kalau kata kita tengok tak ada masalah, tengok, ambillah sebagai maklumat. Cari maklumat sebanyak mungkin. Tapi kalau buat sakit hati, sakit kepala, tak payah. Itu bukan kerja kita dah. Mana kalau kata sakit hati ke orang sebab orang buat salah, kan? Orang buat salah, jiran buat salah. Sebenarnya kita rasa kita ni baik belaka. Situ duduk. Tapi kalau kata kita ni tengok orang nampak baik, macam saya buat contoh tadilah, tengok orang nampak baik, orang tu bercakap, mungkin dia terlalai sekejap kali kot. Kalau boleh cakap macam tu, okey. Nampak hak baik je, bukan nampak hak buruk. Tapi kalau tengok dalam TV tu, kita rasa macam gedebor hati tu, jauh kita tu. Jadi nak mikir, ambil sibuk nak mikir. Hak tak sepatutnya kita fikir, jangan fikirlah. Itu situasi dia. Rasanya tak ada masalah kan? Okay, baik, kita sama-sama tutup majlis kita dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa sahabat-sahabat kami dan jiran-jiran kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami selaku anak-anak kepada kedua ibu bapa kami ya Allah. Terkadang perkataan kami ya Allah, terkadang tingkah laku kami ya Allah, terkadang percakapan kami ya Allah, menyebabkan kami tergolong di kalangan anak yang durhaka ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepada ibu bapa kami yang telah pergi meninggalkan kami ya Allah, jadikanlah kuburan mereka di antara taman-taman syurga-Mu ya Allah. Lapangkanlah kuburannya ya Allah. Pindahkanlah mereka daripada kegelapan yang lahat ke syurga-Mu ya Allah. Kepada ibu bapa kami yang masih hidup ya Allah, panjangkanlah umurnya dalam keberkatan dan kerahmatan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermohon ke hadrat-Mu ya Allah, hindarilah kami daripada segala penyakit ya Allah.
idfa'anna ya Allah, idfa'anna ya Allah, idfa'anna ya Allah kulla bala'in wa waba'in wa hammin wa ghammin wa dayyikin wa shiddatin wa niqmatin wa fitnah. Maulana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum